Kita teruskan jemput Penggalan Rinting. Ya, terima kasih. Ringkaskan masa. Terima kasih Datuk Speaker kerana memberi peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Agak cepat sikit. Penggalan Rinting merafah sembah tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku sempena ulang tahun Hari Keputeraan Tuanku. Dan Penggalan Rinting juga ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan takziah kepada mangsa Hospital Sultanah Aminah yang dekat dalam kawasan Penggalan Rinting. Dan Penggalan Rinting ada ziarah atau melawat? Ada. Dan setinggi-tinggi penghargaan kepada pegawai-pegawai keselamatan dan perubatan yang terlibat dalam mengendali kemalangan tersebut. Jadi Yang Berhormat Datuk Speaker, satu bajet yang efektif kena merujuk kepada kadar prestasi pengutipan hasil dan perbelanjaan tersebut. Dan sabar saya ucapkan kepada kerajaan kerana dapat mencapai kadar prestasi mengutip hasil sebanyak 96%. Tapi waktu yang sama, saya juga ingin mengetahui kadar prestasi perbelanjaan setakat ini. Anggaran perbelanjaan mengurus meningkat sebanyak 15% dari bajet 2015 ke bajet 2016 dan 13% dari bajet 16 ke bajet 2017. Dan setiap kali kita bersidang, kita kena meluluskan perbekalan tambahan, dan untuk tahun ini saja ini sudah 3 kali, dan jumlah yang kita tambah adalah 10.76% daripada jumlah anggaran perbelanjaan mengurus bajet 2016 yang diluluskan tahun lepas. Jadi mengambil iktibar daripada bajet untuk tempoh tahun 2016, saya hairan mengapa jumlah anggaran perbelanjaan bekalan untuk bajet 2017 yang lebih tinggi tidaklah dimasukkan sekali dalam bajet tahunan. Memandangkan macam bajet 2016 dibentangkan tahun lepas, kena lagi membuat pembentangan pentambahan perbekalan sebanyak 3 kali. Dan mengapa tidak sekali kita membuat anggaran yang lebih tinggi untuk setahun dan kita guna setahun, dan saya rasa Dewan Yang Mulia ini memang akan luluskan. Jadi ini boleh jimat masa pegawai-pegawai yang menyediakan laporan ataupun enactment perbelanjaan tambahan tersebut. Jadi perbelanjaan wang bekalan yang tujuannya adalah aktiviti pentadbiran yang sepatutnya boleh dianggar sebab aktivitinya memang dah tetap. Contohnya OT, jawatan baru ke, jawatan apa ke, bekalan. Dan kalau boleh, kalau efektif tu dia ikut anggaran. Dan bagi saya bajet seperti ini, saya cuma boleh katakan bajet sebegini kurang efisien, tidak efisien. Ataupun kalau kita lihat balik dengan bajet 2016 juga merupakan, bila dibentangkan, merupakan satu bajet surplus, tetapi selepas 3 kali kita buat penambahan pembekalan tambahan, kita tambah, dan ia menjadi satu bajet defisit kalau kita masukkan situ. Jadi adakah cara yang sama akan digunakan untuk bajet 2012 yang dikatakan surplus ini? Yang surplus, saya boleh katakan surplus syok sendiri, bukan bajet syok sendiri, tapi surplus itu syok sendiri. Jadi ini sedikit pandangan terhadap bajet surplus dan badan tambahan. Yang Berhormat Datuk Speaker, Yang Berhormat Menteri Bahasa pernah mengatakan konsep Argo Stay, dan semasa Exco pelancongan menjawab soalan, beliau juga mengatakan promosi melalui laman sesawan dan aplikasi telefon bimbit. Dan sini saya dua benda saya nak tahu daripada sini. Satu, dari pihak bila adakah pihak kerajaan membantu untuk mempromosikan Argo Stay atau homestay dan sebagainya dengan menyelaras bersama dengan laman sesawang yang terkenal homestay, dengan
contohnya Agoda, Trivago, Airbnb. Sebab yang macam Tangkat yang lepas dia beritahu trend untuk melancong sekarang adalah melalui free and easy. Jadi apakah usaha kerajaan dalam isu ini? Yang kedua, ya berkenaan dengan pengusaha homestay sendiri. Jadi adakah kerajaan sedia untuk menyediakan satu one stop center dengan izin untuk membantu pengusaha homestay ataupun argo stay ini untuk mengendali masalah urusan-urusan dengan pihak-pihak berkuasa ini? Yang Berhormat Datuk Speaker, saya juga mengalu-alukan tindakan kerajaan untuk menjenamakan semula Jalan Muafakat Bangsa Johor dekat Bandaraya Johor Bahru ini. Sebab memang dekat kawasan Bandaraya Johor Bahru sekitar Bukit Timbalan itu memang ada banyak bangunan yang bersejarah dan identiti yang pelbagai identiti kaum, dan itu ialah bukti pelbagai kaum memajukan Johor Bahru itu bahasa dulu. Jadi pejabat saya sendiri sebenarnya ada aktiviti di mana pandu lawat yang dinamakan sebagai JB Heritage Walk supaya membantu sedikit sebanyak untuk menghayati sejarah dekat situ, dan mungkin ada peluang kita boleh memberi perkhidmatan yang sama kepada Yang Berhormat dalam Dewan ini. Jadi saya ada soalan. Jadi projek jalan Muafakat ini bernilai 5 juta ringgit. Tapi sebelum ini saya ingat dalam bajet yang lepas telah pernah menyalurkan 500,000 untuk aktiviti Heritage Trail. Dan saya ingin bertanya, apakah hasil daripada peruntukan 500,000 ini? Dan bila kita lihat papan info dekat kawasan situ pun dah kabur. Sampai saya nak cari jalan atas peta pun kita tak nampak. Cuma mungkin kita kena tekalah dekat mana benda tu. Yang Berhormat Datuk Speaker, jadi permintaan sekolah rendah jenis kebangsaan Cina memanglah tinggi dekat kawasan Perling, Bukit Indah 1-2, Taman Nusa Bestari 1-2-3 dengan Nusa Indah, Nusa Idaman, Taman Selesa Jaya dan Taman Perling dan kawasan sekitar itu. Dan kapasiti murid SRJGC berhampiran seperti dekat SRJGC Pewa, Perling, SRJGC Mingzi Horizon Hill, SRJGC Kokwang 2 di Taman Sutera Utama terlampau penuh sehingga ada murid yang tinggal dekat Bukit Indah terpaksa belajar jarak dari rumahnya 10 km di Mingzi SRJGC Mingte Gelang Patah. Jadi saya dipahamkan masih ada lebih 4 tanah lapang untuk tujuan pendidikan di sekitar Taman Bukit Indah ini. Jadi saya ingin mengetahui sama ada kerajaan negeri ada hasrat untuk memberi salah satu tanah tersebut untuk membina SRJGC baru dekat kawasan situ. Dan lanjutan daripada situ, saya juga ingin mengetahui apakah perkembangan pembinaan sekolah agama yang baru Taman Bukit Indah yang dikatakan akan siap pada Mac yang lalu. Yang Berhormat Datuk Speaker, menara telekomunikasi masih lagi menjadi satu isu di mana menara tersebut dibina dalam kawasan hijau sekitar Taman Bukit Indah, Taman Perling. Kerana beberapa bulan yang lepas ada penduduk membantah pembinaan sebegini. Jadi pada tahun 2009 pernah berlaku di mana pemaju telco ini menggunakan istilah pembinaan lampu limpah pelbagai guna untuk tujuan mengelurukan penduduk dekat Jalan Belibis 15, Taman Perling. Dan kali ini pula dekat Bukit Indah langsung tiada papan pemberitahuan, notis pemberitahuan didirikan untuk tujuan pemberitahuan dan tiada mesyuarat ataupun perjumpaan dengan penduduk diadakan walaupun permintaan dibuat. Jadi pelbagai helah telah digunakan oleh pihak pemaju telco ini untuk mempercepatkan pembinaan menara telekomunikasi ini, dan ini tidak adil kepada penduduk
dan nampaknya PPT sendiri pun tak tahu macam mana untuk mengendali. Jadi dekat sini saya mengambil kesempatan untuk bertanya, sama adakah peraturan atau perundangan atau penguatkuasa tindakan daripada kerajaan negeri untuk menyelesaikan masalah terutamanya yang saya sebutkan di atas. Pangkalan Ejen jemput gulung masa. Panjang lagi? Banyak lagi. Duduk. Hadirin yang berhormat, persidangan saya tangguhkan ke jam 9.30 pagi 23 November 2016.